Langsung dari Sarawak. Bila saudara perkembangan seterusnya, kita akan ke Sabah untuk bersama dengan rakan penyampai Nur Hazimah Ratik. Silakan Nur Hazimah. Terima kasih Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pelbagai program sempena Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina terus diadakan bagi menyemarakkan sambutan perayaan masyarakat Tionghoa itu. Di Kota Kinabalu, Parti Gerakan Rakyat Malaysia turut menganjurkan majlis berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman bersama isteri dan Datin Seri Faridah Haji Tusin turut meluangkan masa menghadiri majlis rumah terbuka perayaan tersebut bersama pemimpin dan ahli jawatankuasa Parti Gerakan Sabah. Turut hadir Presiden Gerakan Datuk Seri Mah Siu Kiong, Pengurusi Badan Perhubungan Parti Gerakan Sabah Datuk Gordon Leong Vui Chung serta para pemimpin komponen Barisan Nasional BN Sabah. Pada majlis itu, Datuk Musa juga turut menyampaikan angpau kepada 20 orang kanak-kanak talisemia sumbangan PGRM Sabah yang disampaikan oleh Datuk Musa. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan nyanyian. Kemeriahan sambutan Tahun Baharu Cina 2016 diteruskan lagi dengan penganjuran sambutan Pesta Angpau. Di Sipitang, sambutan Pesta Angpau 2016 sempena Tahun Baharu Cina kali ini dihadiri lebih 500 hadirin termasuk golongan kanak-kanak dan warga emas. Menurut Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Sapawi Haji Ahmad, sambutan perayaan kaum yang dihadiri masyarakat pelbagai kaum ini membuktikan rakyat Malaysia hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Katanya, walaupun negara ini menjadikan Islam sebagai agama rasmi, namun agama lain bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing yang menunjukkan toleransi yang tinggi dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Pesta anjuran Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Sipitang di Dewan Sipitang ini diserikan dengan persembahan tarian dan nyanyian Cina serta penyampaian angpau kepada warga emas dan kanak-kanak. Sementara itu di Penampang, lebih 2,000 masyarakat hadir memeriahkan Pesta Angpau yang diadakan di Taman Suria Penampang. Pesta yang dianjurkan APKO Penampang ini berjadi laksana dalam tempoh 8 tahun berturut-turut demi mempertahan perpaduan penduduk Penampang. Pemangku Presiden APKO Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berharap perpaduan sedemikian dapat diteruskan demi memastikan kelangsungan pembangunan negara. Bagi Setiausaha Agong APKO, Datuk Donald Peter menjuntin pula kekuatan perpaduan rakyat, negeri ini tidak mampu diganggu-gugat pihak pelampau agama dan kaum. Satu jawatan kuasa teknikal akan diwujudkan bagi menjadikan tanah perkuburan Taman Keramat Kota Kinabalu sebagai pusara dalam taman. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yeo Bon Hai berkata, jawatan kuasa teknikal itu diwujudkan bagi mengkaji dari perspektif undang-undang syariah bagi membolehkan suasana perkuburan lebih terurus, tersusun dan cantik sekaligus mengubah persepsi kawasan tanah perkuburan sebagai kawasan yang menakutkan. Kita akan tubuhkan satu jawatan kuasa teknikal untuk melihat daripada syariah, undang-undang syariah, di mana kita akan susun dia, korek balik. Kita yang ada keluarga, kita akan susun dia balik, buat seperti memorial taman-taman kuburan di tempat-tempat yang lain. Datuk Yeo yang juga pengerusi jawatan kuasa Badan Dakwah Bandaraya Kota Kinabalu ditemui media semasa program gotong royong membersihkan tanah perkuburan Taman Keramat Siri 3 di Kota Kinabalu. Mereka yang menyertai gotong royong berkenaan mengakui usaha itu amat bertepatan bagi meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan tanah perkuburan. Amat memperangsangkan di mana penduduk kampung dan juga semua agensi kerjaan saling bekerjasama dalam membantu pembersihan kuburan. Kita melibatkan masyarakat dalam aktiviti kebersihan, ya, kebersihan keindahan di kawasan bandaraya. Dan saya nampak ia bertepatanlah dengan visi di BKK yang terkini, iaitu untuk menjadi sebuah bandaraya yang bersih, hijau dan selesa untuk didiami. Memberi manfaat kepada kita semua umat Islam ni, terutamanya kita di Sabah ni lah kan, mengeratkan silaturahim antara kita, seterusnya boleh menjaga kebersihan kita lah.
dapat menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat yang lain, mungkin daripada jabatan-jabatan yang lain, dan ini adalah amalan yang mungkin akan kita bawa sampai akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan inilah ikhmat bakti yang kami boleh buat sebagai membantu dan untuk memanfaatkan lagi program sebegini. Lebih 200 orang terdiri daripada ahli jawatankuasa Badan Dakwah Bandaraya Kota Kinabalu, Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Cawangan Sabah Yadim dan beberapa agensi kerajaan serta penduduk setempat menyertai aktiviti gotong royong berkenaan. Komitmen keluarga dan penerimaan masyarakat amat penting bagi memberi semangat kepada penghuni penjara untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka setelah keluar dari penjara. Sehubungan itu, Jabatan Penjara Malaysia Sabah menganjurkan program jalinan kasih khusus kepada penghuni penjara wanita dan Sekolah Henry Gani Wanita Kota Kinabalu untuk berjumpa secara bersemuka dengan ahli keluarga sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Timbalan Pengarah Penjara Negeri Sabah Nora Musa berkata, Jabatan Penjara telah melaksanakan program pemulihan dan koreksional bagi memberi peluang kepada setiap penghuni memupuk kesedaran dan keinsafan diri di samping membendakan diri yang lebih baik. Malah katanya, para penghuni juga didedahkan dengan pelbagai kemahiran yang akan membantu mereka setelah dibebaskan. Sebagai contoh, kemahiran menjahit dan pembuatan roti serta pastri yang mendapat pengiktirafan kerajaan di bawah sijil latihan dual nasional. Semua pelajar dari sini. Ya, itulah kami mau terima kasih Puan yang kasih kami belajar banyak. Apabila saya tahu yang banyak kemahiran-kemahiran mereka ajar, saya sangat-sangat bersyukurlah. Gembiralah sebab sekurang-kurangnya anak-anak saya akan dibantu. Dan saya berharap yang besar sangat hati supaya dia akan satu hari menjadi seorang anak yang betul-betul menjadi seorang jadi masyarakat yang baik. Dalam program ini, 4 orang penghuni penjara wanita Kota Kinabalu dibenarkan berjumpa dan bersua muka dengan ahli keluarga. Turut hadir dalam program tersebut ialah Lembaga Hakim Pelawat Penjara Wanita Kota Kinabalu dan Persatuan Buddha Kota Kinabalu. Jabatan Penjara Sabah sentiasa mengadakan pelbagai program bagi membantu penghuni penjara dalam pelbagai aspek termasuk kemahiran, motivasi, latihan dan keagamaan. Belia di negeri ini disaran bergiat aktif dalam aktiviti berpersatuan agar dapat menonjolkan potensi diri sekaligus memantapkan kefahaman mengenai peranan mereka dalam proses pembangunan negara. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata, untuk mendokong dan memacu perjalanan negara ke arah negara maju menjelang 2020, kerajaan memerlukan tenaga kerja dan modal insan yang bukan sahaja berilmu dan berkemahiran malah mempunyai kualiti yang diperlukan dalam abad ke-21. Oleh itu, katanya adalah signifikan bagi golongan belia dari pelbagai latar belakang didedahkan dan diterapkan dengan nilai dan budaya berpersatuan bagi membentuk generasi muda yang berkualiti dan berdaya saing. Kita juga minta supaya generasi muda yang sudah faham tentang peranan mereka turut sama membangunkan generasi muda ataupun muda-muda belia kita yang ada di luar sana yang masih lagi tidak peka tentang peranan mereka dalam pembangunan dan arus perdana pembangunan negara dan negeri kita. Dan mereka ini terlalu ramai yang ada di luar sana. Dan kita perlukan generasi yang sudah sadar untuk memberikan kesedaran pada mereka juga. Dan caranya adalah dengan mereka menyertai persatuan-persatuan belia yang memang kita amat galakkan di negara kita. Datuk Taufik menyatakan demikian dalam sidang media selepas menghadiri program Youth Talent Festival YTF 2016 di Kolej Universiti Yayasan Sabah Kota Kinabalu. Program pertandingan bakat belia bertemakan Youth on the Move. Ini merupakan anjuran Fakulti Pengurusan dan Keusahawanan Kolej Universiti Yayasan Sabah dengan kerjasama Pertubuhan Gagasan Sukarelawan Negeri Sabah Pengasas yang berlangsung sehingga 28 Februari ini. Perkahwinan masyarakat Cina bagi suku kaum Fuchao sememangnya berlainan daripada suku-suku Tionghoa yang lain, terutama dari aspek hidangan makanan kepada kedua-dua pengantin lelaki dan perempuan pada majlis persandingan mereka. Inilah tema yang dipaparkan dalam program dengan pameran kebudayaan Cina di Kota Kinabalu. Li Ping dan Chang Soumen merupakan sajian wajib sebelum dan selepas perkahwinan. Li Ping merupakan biskut bulat bertingkat pelbagai saiz yang disimbolkan sebagai undangan jemputan kahwin
kepada kaum keluarga dan sahabat handai pada zaman dahulu dan terdapat juga sesetengah orang masih mengamalkannya. Biskut terbesar menandakan undangan untuk pakcik, makcik, datuk dan nenek daripada pihak ibu dan bapa kedua pengantin. Biskut sederhana besar pula mewakili undangan kepada sepupu-sepupu dari kedua-dua pihak keluarga, sementara biskut paling kecil merupakan undangan buat rakan taulan. Sajian Chang Sau Mien pula mengharapkan umur yang panjang serta perhubungan perkahwinan yang kekal selamanya bagi kedua-dua pasangan. Sesungguhnya tradisi perkahwinan dari komuniti pasangan Fu Chau sememangnya kaya dengan adat dan budaya yang tersendiri dan unik. Dari busana sehingga ke sajian istimewa yang dihidangkan pada hari tersebut membawa maksud yang baik dan bertuah. Kuih paiko juga turut dihidangkan dalam perkahwinan kaum Fu Chau yang sinonim dengan kulit gebu yang putih dan cantik. Long time ago in China, Fu Chau, before marriage they have to send this kind of kuih, lubi besar, itu lubi macam uncle, the nearest family. So like this, it's me, long one, for the couple, and it long life. Okay, first of all, our main purpose to have this brought our wedding futsal association is just like want to pass our culture to our next generation, and also we wish to show them our grandpa, grandma, they are from a quite a tough condition, but they're still able to survive. Oh, we just want to let our next generation to know that, right? This is a 1,000 years culture, and I think nowadays a lot of young people, right? They actually never seen this biscuit, yeah. And of course, this is all our grandfather pass it down. Persatuan Fu Chau Sabah juga berharap pameran ini dapat menonjolkan adat resam serta kebudayaan masyarakat Cina bagi tatapan generasi muda, walaupun dipengaruhi teknologi canggih, namun tetap tidak melupakan susur galur keturunan yang telah berusia beribu tahun. Seterusnya kita ikuti acara yang mendapat liputan di Sabah dalam diari hari ini. Pukul 10 pagi ini akan berlangsung program perkemahan Kadet Bomba peringkat negeri Sabah di Kulu Tamparuli. Sementara itu, program penutupan Malaysian Professional Prospect Convention, My Prospect akan berlangsung pada jam 11.30 pagi di Universiti Malaysia Sabah UMS. Dan akhir sekali pada jam 6 petang nanti akan diadakan majlis tahlil dan doa selamat sambutan Jubli Perak UMNO Sabah yang akan diadakan di bangunan UMNO Sabah di Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Silakan.